Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini saya akan terangkan tentang inventory akhir. Bagaimana kita nak fahamkan apakah penilaian inventory akhir. Dan cara untuk kita semaklah inventory akhir ni yang mana satu. Baiklah, pada buku teks, buku surat 203, pada hari ini kalau kamu lihat, kita akan belajar 6.2 iaitu hubungan antara imbangan duga, inventory akhir dan juga penyata keuangan. Apakah itu inventory? Inventory adalah merujuk kepada barang niaga yang dimiliki oleh kita sebagai tuan kedai dan kita akan jual semula barang-barang tersebut. Dan ia adalah merupakan barang niaga kita dan ia juga adalah merupakan aset semasa dalam sesebuah perniagaan. Kalau pelajar lihat, andai kata kita buka kedai runcit ataupun kita buka pasar raya, apa barang-barang yang ada dalam kedai kita tu yang untuk dijual dekat rak dan sebagainya, itu semua dianggap sebagai inventory. Bagi sebuah kilang pula, jadi apakah inventory dia? Okay, dalam kilang, kalau kilang tu dia memproses barang. Contoh kat gambar ni adalah dia memproses drummet ataupun kepak ayam. Okay, jadi bila dia proses benda ni, dia kena ada kilang sebab nak packagekan dia, nak potong ayamnya dan nak nak salut tepungkan ayam-ayam tersebut. Jadi dia mesti ada kilang yang sesuai. Kalau kamu tengok pada glossary, perkilangan maksudnya penggunaan alatan ataupun sebuah medium pemprosesan untuk menukar bahan mentah menjadi barang siap. So apakah dia benda ni? Kilang tu, dalam tu mesti ada mesin. Mesin bahagian ni, bahagian pertama dia akan potong ayam kecil-kecil. Masuk bahagian kedua, dia akan golek-golekkan ayam tu dengan tepung dan salutkan dengan garam lah, serbuk-serbuk yang berkenaan supaya nampak dia sedap. Bahagian yang ketiga, mungkin dia akan mengasingkan mengikut timbangan berapa ketul ayam untuk setiap bungkusan. Kemudian bahagian akhir mungkin dia akan sealkan, gam, lekatkan package dalam bungkusan tu. Kemudian bahagian seterusnya dia akan masuk-masuk dalam kotak. Lepas tu bahagian seterusnya dia akan tutup kotak-kotak tersebut dan barulah dia hantar ke dalam lori dan lori tersebut akan dihantar ke kedai-kedai untuk dijual. Jadi bukan sahaja kedai runcit, pasar raya akan sediakan akaun, kilang pun dia akan sediakan akaun dan kilang juga ada inventory. Next, kita akan lihat sistem inventory. Sistem inventory ni dia ada dua jenis. Pertama, kita nak menilai inventory berdasarkan sistem berkala ataupun sistem inventory berterusan. Apa beza dua-dua ni? Bagi sistem inventory berkala, peniaga dia tak simpan rekod. Dia tak simpan rekod dengan betul lah. Maknanya apa barang dia beli tu dia letak di dalam kedai. Kemudian last kali dia nak kira lah berapa stok ataupun berapa inventory yang ada di dalam kedai dia. Jadi dia last kali inventory akhir dia akan kira. Dia akan pergi dekat rak dia tu, dia kira, oh tadi ada 10 Maggi, sekarang ada 2 je. Inventory akhir adalah 2 Maggi. Itu dia main kira-kira je secara manual. Dekat rak dia tu tengok satu. Okey, itu adalah dia menghitung inventory satu persatu. Itu maksudnya sistem inventory berkala. Biasanya sistem inventory berkala ni dia gunakan oleh kedai yang kecil-kecil macam kedai runcit dan sebagainya. Perasan tak? Kedai runcit tak semua kedai lah yang biasa-biasa ni. Kedai runcitnya ada yang dia tak pakai QR code, kan, dia tak scan. Dia ambil, tekan. Dia ambil, dia tekan.
harganya. Okey, itu dia tak guna sistem yang sistematik. Itu nama dia inventory berkala. Okey, sistem inventory berkala. Kalau dia scan, kita akan nampak barang ni dah dikeluarkan, so dia akan tolak. Komputer dia akan terus auto tolak. Bila komputer auto tolak, dia akan dimasukkan sebagai inventory berterusan. Di mana dalam sistem inventory berterusan ni, peniaga dia akan terus dapat kesan barang yang keluar dengan barang yang masuk dalam setiap perniagaan. Contoh kalau dekat Carrefour ke, dekat Pacific ke, kalau kamu tengok semua barang, seluar, jeans dia apa semua satu-satu dia akan scan. Bila barang tu sampai, dia orang akan key dalam komputer dulu. Kemudian dia akan scan satu-satu. Mana barang-barang yang dijual, dia akan scan bagi kat customer. So dalam mesin cashier tu akan ada lah butiran barang-barang tu akan dikeluarkan. So secara automatiknya sistem komputer dia dah auto kira barang inventory akhir tu sepatutnya tinggal berapa je. Dia dah tolong kirakan. So melalui sistem ini dia akan terus menunjukkan kuantiti, kos barang tersebut, kemudian jumlah kos belian, kos jualan, inventory dan juga baki akhir inventory. Dia akan tolong kirakan terus. Ini yang dinamakan sistem inventory berterusan. So bezalah antara sistem berkala dengan berterusan ni. So pelajar kena faham. Kalau keluar soalan objektif, kamu tahu dah macam nak jawab. Kamu tahu dah macam mana nak jawab. So nilai kuantiti dengan inventory akan sentiasa dikemas kini sebab dia auto kan, dia auto generate. Jadi ini akan membolehkan pesanan inventory baru dapat dilakukan dengan mudah. Sebab bila dia dah automatic kira, kita dah nampak ada barang ni dah habis. Jadi senang. Bila barang dah habis, dia akan terpapar keluar dalam sistem mana barang yang tak cukup dan perlu ditambah baru. So kita boleh terus order barang-barang baru untuk dimasukkan, menggantikan inventory yang ada dekat rak kita yang kosong tu dah tak ada dah tu, dia akan tolong gantikan. Sebab tu kita kena fahamlah apakah beza inventory berkala dan juga inventory berterusan. Macam ni lah dia kata ni, pasaraya besar, Tesco, Aeon, Maiden, mereka gunakan sistem inventory berterusan. Ini adalah mesin pengimbas dan kod bar yang membolehkan penilaian inventory akhir berterusan dijalankan. Di mana dalam inventory ni kamu akan gunakan untuk membuat APUR, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Kita belum buat lagi ni. Bab 7 nanti kita akan masuk. Modul 7. So ini kalau kamu lihat, kita ada inventory awal, kemudian di sini ada inventory akhir. Inventory akhir ni dia akan tengok hujung bulan. Lepas tu esoknya dah jadi bulan yang baru. Jadi inventory ni yang akhir ni dia akan jadi inventory awal pada bulan depan. Dia bersambung-sambung lah. Kalau kamu tengok ini Mac kan, 31 hari bulan. Jadi ni mungkin adalah daripada 1 Mac. Yang ini adalah 31 Mac. So bila kita buat untuk April, jadi nilai inventory akhir ni dia akan automatik jadi inventory awal bagi 1 April. Dia akan terus sambung macam tu. Macam bagi HP ke bagi BB, dia sambung-sambung. Dan semasa kita membuat penilaian inventory akhir, kita akan tengok kad inventory. Ini adalah contoh kad inventory. Pada kad inventory ni, format dia, contohlah kalau dalam periksa, kamu kena tahu. Memang kerja khusus memang ada kad inventory. Jadi kita kena tahu benda ni. Di sini bilangan berapa kali pembelian kita. Kemudian kita ada tarikh, kita ada dokumen. Mungkin dokumen ni daripada receipt, daripada bil tunai. So kita tahulah barang-barang apa.
Okay, nombor dokumen ni macam receipt tu 0001, itu nombor dokumen dia. Di sini ada masuk semua barang yang masuk ke dalam kedai kita. Ini adalah keluar. Maknanya semua rekod-rekod barang-barang yang dikeluarkan. Bahagian ini pula adalah baki. Maksud baki di sini, daripada barang yang ada dalam kedai kita, kalau kita ada beli barang baru, kita akan masuk. Kalau kita ada keluarkan barang, kita jual dan sebagainya, barang tu dah keluar daripada inventory kita. Jadi kita akan letak dekat keluar. Baki ni berapakah baki yang tinggal, baki inventory yang tinggal dalam kedai kita. Maknanya kita akan tambahlah yang masuk, kita akan tolak yang keluar, dapatlah berapa baki inventory yang tinggal dalam kedai kita. Okay, ini ada contoh, kamu lihat di sini contoh 3. Urus niaga berikut diambil daripada Puan Hanis yang menjalankan perniagaan kedai perabot di Pasir Gudang. Puan Hanis ingin menghitung inventory akhirnya. Berikut merupakan senarai harga inventory pada 1 Januari. Bila dia sebut 1 Januari, jadi ini adalah baki. Baki awal lah, baki BB ataupun awal. Dan seterusnya kita ada urus niaga yang terlibat sepanjang bulan tersebut. Bulan Januari tersebut. Okay, di dalam kedai dia, Puan Hanis ni dia buka kedai perabot di Pasir Gudang. Jadi semua inventory dia adalah perabot. Sebab dia buka kedai perabot. Bukan kedai cuci dia buka kedai perabot. Jadi inventory dia semua adalah perabot. Kamu lihat di sini, dia ada 2 barang lah. Katalah kedai dia ada 2 barang. Memanglah tak logik kan. Takkanlah kedai tu 2 barang je perabot dia jual. Cuba bayangkan, ini hanya contoh. Kalau kita nak buat sepenuhnya bisnes, mau beratus kad inventory kita nak buat ni, tak habis kita belajar hari ni. Jadi dia tunjukkan 2 contoh kad inventory. Yang pertama dia ada rak pameran, yang kedua dia ada kerusi. So 2 ni adalah contoh perabot yang ada di dalam kedai perabot Puan Hanis ni lah. Yang dia nak jual. Pada 1 Januari, dia masukkan dulu baki dia. Dia ada baki, di sini ada baki 30 lagi rak pameran. Satu barang itu harganya RM450 dan keseluruhan barang-barang tersebut harganya RM13,500. Kemudian dia ada kerusi. Dalam kerusi untuk 1 hari bulan ni dia akan masukkan baki. Kerusi ada kuantiti lagi 10 yang belum dijual. Kemudian harga setiap kerusi itu RM55. Amount total keseluruhan bagi semua barang kerusi yang belum dia jual ni RM550. Dia dah masukkanlah semua yang baki-baki di dalam kad inventory bagi rak pameran dan juga kerusi. So sekarang ni kalau kamu lihat pada invoice. Invoice ni maksudnya secara hutang. Secara hutang. Nama kedai adalah Kedai Perabot Hanis. Memandangkan kita Kedai Perabot Hanis dan nama kedai kita berada dekat atas. Bila nama kedai kita berada dekat sebelah atas, maksudnya jual. Bila jual, kita akan tolak. Rak pameran ni kita akan tolak. Berapa yang dia jual? Ada 3 unit. Muka surat seterusnya. Tadi dah ada ni baki 30. Bila dia keluarkan, dia akan letak dekat sebelah keluar. Sebab apa dia jual? Bila dia jual, barang tu berkurang. Daripada 30 kuantiti barang, kita akan tolak 3 barang. Baki yang tinggal di dalam kedai kita ada 27 unit. Dan darabkan kembali nilai 450, dapatlah 12150. So ini adalah baki terkini lah sehingga 2 hari bulan. Itu untuk penjualan rak pameran. Manakala kalau kamu tengok dokumen yang seterusnya, ini adalah invoice juga.
Tapi invoice di sini, cuba tengok. Nama kedai kita berada di bawah. Bila nama kedai kita berada di bawah, maksudnya beli. Bila beli, maksudnya kita akan tambah. Sebab barang tu masuk. Dan bila kita beli, kita akan tambah sebab barang tu masuk. Jadi kita akan letak dekat dalam inventory sebelah bahagian masuk. Apa beza dengan yang sebelah kiri ni? Sebab dia jual, jadi dia berkurang. Barang tu berkurang akan letak di bahagian keluar. Okay, itu beza antara dua ni. Jadi yang masuk ni adalah kerusi sebanyak 20 unit. Terus pergi dekat kad inventory tadi, dia akan letakkan terus dekat bahagian masuk. Kerana apa? Sebab barang tu beli. Okay, tadi ada 10, satu hari bulan. Pada 5 hari bulan ada masuk sebanyak 20 unit. Barang tu harga RM55. So dia darablah 20, darab 55. Maka dia dapatlah 1,100. Baki kuantiti barang tersebut, mula ada 10, tambah lagi 20 unit, dia ada 30 unit. Okay, dapatlah harga terkini 1650. So ini contoh nak buat. Okay, masuk adalah barang-barang tu bertambah, manakala keluar adalah barang-barang tu berkurang. Dan kita akan lihat seterusnya kita ada muka surat 208 iaitu perabot. Lagi sekali, kat sini dia kata nota kredit. Nota kredit maksudnya pulangan. Bila pulang, pulang apa? Tengok ya, nama kedai kita berada di bawah. Maksudnya kita beli. Jadi di sini adalah pulangan belian. Bila kita beli barang, barang bertambah. Jadi kita letak dekat bahagian masuk. Sekarang ni kita akan pulangkan barang. Kenapa kita pulangkan barang? Sebab rosak. Ada 5 kerusi rosak, jadi akan berlaku pulangan belian. Bila berlaku pulangan belian, tadi beli kan barang tu dah masuk. Sekarang ni barang tu rosak, kita nak pulangkan kembali. Kita akan letak dekat sebelah keluar. Okay, kita akan letak dekat sebelah keluar 5 unit. So pergi dekat 6 hari bulan kerusi, kita akan letak dekat bahagian keluar. Sebab kita pulangkan balik barang tu akan ditolak. So kita letak kat tempat keluar. Okay, darabkan dengan RM55, dapatlah 275. Kemudian baki yang tinggal daripada 30, kita akan tolak 5 tadi sebab dah pulangkan balik. Jadi kuantiti yang tinggal adalah 25 unit. Dan dapatlah kita kirakan harga dia berapa yang tinggal dalam kedai kita. Kalau dapat memo ni, kalau kamu lihat, dia kata pengurus mengambil sebuah kerusi. Nampak tak perkataan mengambil? Bila dia ambil, barang tu keluar. Kena tolak. Sebab apa? Barang keluar. Bila barang tu keluar, kita kena tolak. Dia ambil apa? Dia ambil kerusi. Berapa? Sebuah saja. Sebuah kerusi. Kita akan letakkan nombor dia memo. Okay, tarikh 12 hari bulan. So dia akan keluarlah sebiji kerusi. So daripada 25 baki yang tinggal tadi, tolak 1. Kita akan tinggallah 24 unit kerusi. So ini harga dia kita darab je lah macam biasa. Okay, setakat ni ada masalah tak? Faham tak keterangan tentang kad inventory ni? Faham cikgu. Simple je kan? Next. Ingat untuk inventory akhir, kalau soalan tanya berapakah inventory akhir? Memandangkan kita ada 2 kad inventory, so bila soalan tanya berapa inventory akhir kita, kita akan ambil baki yang terakhir ni 12150 dengan bawah ni sekali 1320. So dua-dua ini adalah inventory akhir. Tapi kamu kena tengok betul-betul pada soalan.
kita memang tahu 12150 kita akan tambahkan dengan ni. Kita akan tambahkan 2 ni. Kalau ada 100, 100 lah baki yang kat bawah tu kita akan tambah. Ada 100. So sekarang ni rak pameran kita akhir adalah 12150. Yang ni lah dia ambil harga kos. Tapi kamu tengok kerusi, kenapa 1,200? Bukan ke tadi 1,320. Nampak? Sebab apa? Harga berbeza. Penilaian inventory akhir. Kalau soalan tanya berapa inventory akhir, kita kena buat penilaian dahulu. Inventory akhir kita kena ambil harga yang murah. Contoh di sini, rak pameran kita 450. Memang dalam kita punya invoice memang telah dimaklumkan harganya 450. So kita masukkanlah terus sebagai 450 di dalam inventory. Memang tak ada masalah lah, semua ni adalah 450. Tetapi bila kita buat penilaian inventory, kalau kamu lihat di sini ada harga kos, di sini ada harga pasaran. Kita nak pilih yang mana? Kita akan ambil yang rendah. Jadi 450 ini adalah harga yang rendah, maka kita akan ambil 27 darab 450, kita akan dapat 12150. Samalah seperti yang ada di dalam kad inventory. 12150. Tetapi kerusi kita ada RM55 dengan RM50. RM55 ni memang harga asal. Harga asal di sini kalau kamu lihat, dalam ni memang dah diberi siap-siap RM55. Di dalam invoice ni memang dah ada RM55. Sebab itu di dalam kita punya kad inventory memang kita tulis RM55. Memang kita tulis RM55. Dan kita akan dapat 1320. Ini dalam kad inventory. Dia akan ikut saja harga yang ada di dalam dokumen-dokumen invoice, receipt dan sebagainya. Tetapi bila kita buat pengiraan, penilaian, dia akan jadi berbeza. Di sini harga dia 55, betul. Memang sama apa yang kita buat dalam kad inventory. Tetapi dimaklumkan bahawa ada harga lain di dalam pasaran, iaitu sebanyak RM50. Jadi bila kita buat penilaian inventory, kita mesti ambil nilai yang paling rendah. Jadi di dalam isu ini, 50 adalah harga yang lebih rendah. Jadi kita akan ambil 24, kita akan darabkan dengan RM50 dan dia akan dapat 1,200. So berapakah penilaian inventory yang terkini? Jawapan dia 13350, iaitu kita ambil 12150 dan kita akan tambahkan dengan 1200 untuk mendapatkan 13350. Jadi bila ada pelbagai bentuk soalan, ada barang A, ada barang B, ada barang C, barang D. So 4 barang ni ada 2 harga. Untuk setiap barang kamu akan pilih mana yang lebih rendah. Barang A mana lebih rendah, mana B mana lebih rendah. So semua yang barang yang lebih rendah ni kamu akan tambah semua sekali untuk dapatkan penilaian inventory akhir. Kad inventory, kita akan letak harga yang apa ada dalam dokumen. Dalam receipt, invoice semua tu. Tapi untuk penilaian inventory akhir, kita akan tengok harga yang lebih rendah dari untuk semua barang. Okay. Katalah kita dah dapat 13350 ini sebagai penilaian inventory akhir. Jadi bila kita nak buat journal am, so ini adalah format journal am, kita ada tarikh, butir, debit, kredit. Kita akan masukkan tarikh, mesti tarikh hujung bulan sebab inventory akhir.
So kita akan tulis nama dia sebagai inventory akhir sebelah debit dan kita akan kreditkan akaun perdagangan. Masukkanlah angka penilaian inventory akhir kita kira tadi. Okay, so saya harap kamu nampaklah beza apa itu kad inventory, apakah beza penilaian inventory. Dan jangan lupa kita akan tuliskan keterangan di dalam jurnal am sebagai memindahkan inventory akhir ke dalam akaun perdagangan. Simple saja seperti ini. Bila kamu sediakan akaun inventory, kita akan letakkan inventory ni kan dekat sebelah debit. Jadi kita akan letak di sebelah debit lah. Okay, inventory ni dekat sebelah debit. So kita masuklah 13350. Nama tulis partner dia. Partner dia adalah akaun perdagangan. So kita masukkan nama partner di akaun perdagangan. Dan dah tak ada apa nak isi, kita pun tulislah sebagai baki HP dan kita akan pindahkan ke baki BB di bulan yang berikutnya. So baki BB ni dia akan jadi inventory awal pada bulan Februari pula. So itulah cara dia.